Sekali lagi tadi terlupa untuk pakai mikrofon kan. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah pada malam ni kita akan menyambung lagi insyaAllah perbincangan kita tentang ayat-ayat daripada surah Al-Muddathir. Al-Muddathir yang insyaAllah sekali lagi merupakan surah yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW sebagai da'i, sebagai yang menyeru manusia atau menyampaikan mesej Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surah Al-Muddathir ini, walaupun ada pendapat yang mengatakan dia turun sebelum surah Al-Muzammil, tapi kita membincangkan dia dari sudut susun letak dia di dalam Al-Quran, dalam mushaf Al-Quran yang kita baca hari ini. Surah Al-Muddathir ini menjelaskan tentang tahap seterusnya dalam siri dakwah ataupun perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun usaha Rasulullah menyampaikan mesej kepada manusia, kepada kaumnya, mesej Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fokus kepada kumpulan surah-surah yang terakhir ni adalah mesej yang disertakan dengan hujah-hujah tentang balasan kepada mereka yang mendustakan hari pembalasan, tentang hari pembalasan ni kan, ataupun azab yang akan dikenakan oleh Allah SWT kepada mereka yang mendustakan hari pembalasan ni kan. Jadi perbincangan kita ni menjelaskan tentang hujah-hujah yang diketengahkan oleh Allah SWT, kerana objektif yang penting yang nak disampaikan oleh surah ini kan. Begitu juga kita tengok sebagai KPI kita kan, bila kita bincangkan surah-surah ini, KPI ataupun apa yang kita nak capai daripada surah ini adalah pentingnya untuk melahirkan keyakinan yang sepenuhnya kan, terhadap pertama, di dalam hujah-hujah yang diketengahkan di sini adalah akan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan mereka yang mendustakan ancaman ataupun amaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun amaran ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka yang mendustakan hari pembalasan ini kan. InsyaAllah kita tengok pagi tadi kita telah membincangkan ayat ke-31 yang panjang sikit kan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang azab kan? Azab yang akan dikenakan ke atas mereka yang mendustakan hari pembalasan kan? Azab kepada mereka yang mendustakan balasan kepada ataupun amaran balasan kepada mereka yang mendustakan hari pembalasannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan satu azab yang amat menakutkan kan, yang mengancam manusia, itu saqar kan, neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka yang dalam ayat 31 ni dirujuk sebagai saqar kan.
Kerana neraka ni ada nama berbagai-bagai nama kan. Saqar ini adalah untuk menjelaskan sifat dia yang membakar sehingga mengelupaskan kulit manusia kan. Dan dalam surah yang sebelum ni kita telah didedahkan dengan neraka yang mengelupaskan, menghanguskan kulit kepala manusia ni kan, akan terkopak kan, akan terkelupas kerana kepanasan dia. Kemudian Allah SWT akan ganti dengan kulit yang lain pula supaya dapat akan berlangsung terus-menerus seksaan terhadap manusia yang ingkar ini kan. Dan insya-Allah kita masuk ayat yang ke seterusnya, blok 32 hingga 48 ni. Di dalam blok ayat ni Allah Subhanahu taala mengetengahkan seperti biasa kan, Al-Quran kan, dia ada sumpah kan, sumpah-sumpah qasam yang digunakan oleh Allah Subhanahu taala untuk kan, sumpah ni dia datang untuk menjelaskan sesuatu yang besar kan. Dan biasanya dia akan gunakan objek untuk bersumpah, itu juga sesuatu yang penting dan besar juga kan. Dan kebiasaannya di dalam Al-Quran Al-Karim ni ada beberapa bentuk objek yang digunakan untuk bersumpah ni kan? Yang merupakan melambangkan sesuatu perlambangan yang tertentu kan. Kadang-kadang digunakan matahari, kadang-kadang bulan, kadang-kadang malam, kadang-kadang siang kan. Masa wal asr kan juga digunakan, ataupun wal qalam kan, nun wal qalam wama yasturun, apa yang digunakan untuk menulis, alat tulis kan. Allah bersumpah dengan qalam dan apa yang dibaca oleh manusia, wama yasturun kan. Ini adalah sebenarnya apa yang digunakan untuk bersumpah ni adalah perkara yang besar kan. Dan bersumpah itu adalah untuk menyampaikan ataupun menegaskan tentang satu perkara yang besar juga kan. Jadi kita tengok dalam ayat 32 Allah SWT sebut kalla, sama sekali tidak kan. Kalla, sungguh-sungguh tidak kan. Ini adalah sumpah yang Allah SWT pada tahap ni kalau kita baca kita tak tahu lagi apa yang nak disumpahkan. Kalla kan, wal qamar, demi bulan kan. Dia macam apa nama, kalau kita baca pantun orang Melayu, dia ada pembayang maksud, tapi maksud tu tak sampai lagi kan. So sumpah yang digunakan dalam Al-Quran ni, dia ada sumpah yang biasanya bermula dengan objek yang nak disumpahkan tu, tapi apa yang nak disumpahkan tu akan datang kemudian kan. Kalla wal qamar, kalla, sungguh-sungguh tidak kan, tidak mungkin kan. Tapi di dalam ni kalla ni menjelaskan penafian yang amat kuat kan. Tapi tidak disebut lagi sebab dia kan. Kalla, kenapa kan? Sebab biasanya kalau kadang-kadang sumpah ni dia mula dengan waw saja kan, wal qamar tu kan, wal qalam kan, wal asr. Tapi ini dimulakan dengan kalla dulu kan, sebab kalla ni menekankan ataupun menegaskan satu penafian yang amat-amat serius kan. Tapi tak disebut apa yang dinafikan tu kan, sebab dia akan datang dalam sumpah yang seterusnya kan. Jadi apa yang Allah nak nafikan ni kita akan tengok dalam ayat yang seterusnya kan. Wal laili idza adbar, dan demi malam lail ketika mana idza adbar kan, ketika berlalu kan. Apabila malam ini meninggalkan kan tempat dia kan, dia berlalu kan. Kemudian Allah sebut was-subhi idza asfar, dan demi subuh apabila mulai menjadi terang kan. Malam ni akan berlalu, subuh ni, subh dia akan muncul kan. Subuh ni adalah apabila munculnya fajar yang sebenarnya kan. Ada fajar sadiq, ada fajar kazib kan.
bila muncul yang terang, yang sebenar-benarnya terang, masuk waktu fajar, kan? Maka Allah sebut was-subh, dan malam akan berlalu, kan? Malam iaitu masa yang paling gelap ialah dalam sehari itu ialah sebelum waktu subh ni, kan? Bila masuk subuh, maka kegelapan tu, waktu yang kemuncak gelap dalam sehari itu ialah sebelum subuh ni, kan? Kegelapan yang kemuncak tu akan berlalu apabila datangnya subuh ni, kan? Jadi Allah SWT menjelaskan tentang pergantian ni, kan? Wal-laili idza adbar, demi malam apabila telah berlalu, was-subh idza asfar, dan subuh ni apabila mulai terang. Apa yang nak dijelaskan dengan penggunaan objek-objek ni sebagai sumpah ni, kan? Pertama, bulan ni dia menjelaskan satu yang, bila digunakan bulan ni, biasanya dia menunjukkan satu yang beransur-ansur, berubah, kan? Sebab itu dalam surah, contohnya surah Al-Qamar, kan? Ada surah yang nama surah Al-Qamar, kan? Surah 84 ayat 18 hingga 19, Allah kata wal qamari idza tasaq, wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq, demi bulan, wal qamar idza tasaq, kan? Apabila dia menjadi purnama, menjadi sepenuh, kan? Sungguh-sungguh kamu akan menjalani kehidupan, dalam kehidupan ni tahap demi tahap, tingkat demi tingkat, kan? Jadi yang nak diceritakan, kan, ini adalah penggunaan bulan ini, dia menjelaskan tentang sesuatu yang, apa yang Allah nak cerita, tapi dia akan bertahap-tahap, kan? So bulan ni walaupun bertahap-tahap, tapi dia pasti akan berubah, dan akhirnya daripada satu tahap menjadi satu tahap, dan kecil anak bulan hilal sehingga menjadi bulan purnama besar, kan? Mengambil masa 30 hari lebih kurang, kan? 29 atau 30 hari, kan? Seperti mana bulan, kan? Pastinya bulan ini, kan? Dan manifestasi yang lain dalam alam ini yang datang, kemudian wal-lail, malam, kemudian subh, siang, pasti akan datang, kan? Tapi kedatangan sekarang ni adalah, pertama, bulan ni menunjukkan kedatangan suatu yang, waktu yang Allah telah tentukan mengikut tahap-tahap dia, seperti tahap-tahap dalam kejadian alam ini, kan? Namun akan pasti datang hari dia, kan? Dan tidak ada siapa yang dapat mengubah sunnah Allah SWT yang telah ditentukan masa untuk matang dia, kan? Masa dia akan sampai. Jadi tak ada siapa yang boleh mempercepatkan bulan ni, bagi dia cepat purnama ke, kan? Dia akan berjalan mengikut tempoh masa dia, kan? Bulan melambangkan perubahan dalam tahap yang beransur-ansur ini, kan? Setelah beransur-ansur ni, kan, kemudian Allah sebut wal-laili idza adbar. Jadi kita tak sebut lagi apa yang beransur-ansur yang Allah SWT sumpahkan dengan bulan ni, kan? Kemudian wal-lail idza adbar, malam ni menjelaskan satu yang, bila malam ni berlalu, was-subh, demi subuh, bila telah terang, kan? Dia melambangkan satu yang datang dengan pasti dan juga tiba-tiba, kan? Malam ni dia berlalu, kemudian terus datang siang cerah, kan? Kedatangan siang tanpa petanda langsung dalam kegelapan malam, dan datang tiba-tiba, kan? So ada dua benda yang dijelaskan dalam kedudukan ni. Satu yang beransur-ansur, kan? Yang satu lagi adalah datang dengan tiba-tiba dan mengubah realiti, kan? Daripada malam terus jadi siang, kan? Bila datang siang cerah, malam ni hilang, kan? Tidak ada lagi kegelapan ni, kan? Jadi apa yang nak disumpahkan ni? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat 35 tu, innaha la ihdal kubar, ihdal kubar, innaha la ihdal kubar, sesungguhnya
urusan kan, urusan tentang neraka kan, kedatangan hari akhirat ni kan, dan apa yang telah Allah SWT ceritakan sebelum ni tentang neraka yang akan membakar manusia, menyiksa manusia ni, dia adalah satu azab, ancaman yang benar-benar akan datang kan. Cuma kan, dia beransur-ansur kan. Cuma di sini ada dua pendapat yang besar yang saya nak ketengahkan. Yang beransur-ansur ni, ada pendapat yang mengatakan yang beransur-ansur ni adalah Al-Quran, kitab Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala ni dia datang dulu lama, ribuan tahun sebelum tu, datang dalam bentuk kitab-kitab yang lain yang tak sempurna lagi kan. Sebulan yang kecil ni semakin lama semakin, sehinggalah kedatangan Al-Quranul Karim, kitab yang sempurna kan. Itu adalah satu pandangan mengatakan yang beransur-ansur ni adalah Al-Quran kan. Kitab Allah kan. Kitab-kitab yang terdahulu dia tak sempurna, sehinggalah sampai ke kemuncak dia, purnamanya bulan ni kan, datangnya Al-Quran dalam sebagai kitab yang paling sempurna, yang terakhir, yang merangkumi semua yang telah turun sebelum ni kan. Itu adalah satu pandangan kan. Dan kedatangan Al-Quran ni dia mengubah semua benda kan, mengubah manusia, kehidupan manusia daripada dalam kegelapan ni kepada terang kan. Dan dia datang dengan dalam keadaan yang tiba-tiba bersama dengan datangnya Rasulullah SAW kan, turunnya Al-Quran kan. Itu satu pandangan. Satu pandangan lagi menjelaskan yang tak dijelaskan ni adalah ihdal kubar ni kan, adalah innaha la ihdal kubar, sesungguhnya kan, urusan ini adalah satu urusan yang benar-benar besar kan. Apa dia urusan itu tak disebut dengan jelas kat situ kan. Cuma dalam terjemahan Al-Quran ke ada yang sebut sakar kan, yang Allah sebut sebelum ni, neraka yang disebut sebelum ni kan. Ini satu pandangan lagi, iaitu yang datang secara beransur-ansur ni adalah hari pembalasan ni kan, hari akhirat, hari kehancuran, yang kemudian kan, setelah datang hari kehancuran, dia datang secara beransur-ansur kerana seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menentukan mengikut sunnah dia, ada perkara yang beransur-ansur macam bulan ni, dia pasti akan datang, tapi beransur-ansur, pelan kan? Allah Subhanahu Wa Taala bagi masa kepada perkara ni kan? Tidak dijadikan dengan serta-merta apabila diminta kan. Tak ada siapa yang boleh mempercepatkan masa dia atau memperlambatkan masa dia macam bulan ni kan. Walaupun orang-orang kafir ni tanya kan, tunjukkan bukti dia kan, kalau kamu benar kan, tunjukkan mukjizat. Antara yang dia minta, dia kata supaya Allah SWT mengalirkan sungai ke tengah-tengah Mekah ni. Mekah ni dia tak ada sumber air kan, kecuali Zam-Zam kan. Dia kata kalau kamu boleh buktikan, minta Tuhan kamu Allah ni supaya mengalirkan sungai ke tengah-tengah Mekah ni untuk menunjukkan kebenaran kamu kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa tidak ada siapa yang boleh mengubah sunnah ni. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui bila dia akan mendatangkan kehancuran. Dia akan berjalan beransur-ansur mengikut masa dia dan mengikut sunnah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu pandangan yang kedua kan, dan yang diambil oleh tafsir kita ni, yang pandangan yang kedua ni kan, bahawa yang beransur-ansur ni adalah tentang hari pembalasan ni kan. Tapi bila datangnya hari pembalasan ni, kehancuran alam ni dia akan berlaku dengan tiba-tiba kan. Dia akan berlaku dengan tiupan sangkakala kan, yang akan menghancurkan alam ini kan, secara tiba-tiba ketika manusia semua leka kan, tidak mengetahui kan. Jadi Allah kata innaha la ihdal kubar, sungguh-sungguh apa yang bencana kan, kalau pandangan yang kedua ni,
yang datangnya adalah sesuatu yang sangat besar, kan? Kalau pandangan yang pertama tu dia kata Al-Quran ni adalah satu yang sangat besar, kan? Jadi Allah SWT menggunakan sumpah ni untuk menjelaskan perkara ni ialah satu yang benar-benar besar, kan? Itu guna sumpah tu, kan? Nak menjelaskan seriusnya ataupun memang bersungguh-sungguh, kan? Dia adalah satu yang besar, kan? Nadhiran lil bashar, sebagai peringatan, amaran kepada manusia, kan? Kita pandangan yang digunakan di sini adalah pandangan yang kedua tadi kita katakan, walaupun tak datang lagi, tapi dia sebenarnya dalam Allah SWT sedang di dalam pengetahuan Allah SWT dan dalam perancangan Allah SWT bila akan datangnya apa yang dinantikan yang besar ni, kan, yang disebut dalam surah An-Naba sebagai anin naba'il azim, kan? Satu yang naba'il azim, berita gempar yang azim, yang besar sekali, kan, yang amat besar, kan. Jadi begitulah beransur-ansurnya ni tidak menunjukkan bahawa dia tidak akan datang, tapi dia akan datang mengikut perancangan dan perkiraan Allah SWT, kan. Dan tak ada siapa yang boleh mempercepat atau memperlambatkan dia, walaupun apa yang disebut oleh kufar, kan, dia tetap akan berlaku mengikut ketentuan Allah SWT, kan. So mereka duk minta, mana dia, kan, kehancuran yang kamu janjikan ni, mana dia, kan. Allah SWT kata dia akan datang mengikut apa yang Allah inginkan, kan. Dan ini adalah peringatan bagi manusia, kan. Sumpah ini menjelaskan tentang, kan, benda yang besar ni sebagai peringatan kepada manusia. Yang penting daripada ini adalah apa dia? Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Yang penting, yang perlu dipersediakan oleh manusia ialah bukan mengetahui bila akan datangnya, kan, ihdal kubar ni, kan, satu yang besar ni, kan, ataupun nadhiran lil bashar, kan, yang menjadi peringatan, kan, amaran kepada manusia, kan. Tapi yang penting di situ adalah apa yang manusia akan buat dengan peringatan ini, kan. Yang tu yang menjadi seperti mana yang dalam riwayat hadis, mafhum hadis menceritakan, bila ditanya tentang bila akan datang mata sa'ah ya Rasulullah, kan, ditanya kepada Rasulullah bila akan datangnya hari sa'ah ni, kehancuran ni, hari kiamat ni, kan. Rasulullah kata, kan, soalan yang Rasulullah tanya pada dia pula adalah itu adalah urusan Allah SWT. Kamu pula, apa yang kamu telah buat untuk persediaan untuk menerima, menghadapi akan datangnya hari kehancuran ni, kan. Sebab as-sa'ah ni, sa'ah juga untuk setengah manusia, sa'ah ni, hari kehancuran ni adalah pada hari kematian dia, kan. Itu dalam hadis lain disebut dia, kan, kiamat kepada setengah manusia ni adalah hari kematian dia. Sebab bila dia mati tu, berhentilah masa yang dia lalui ni, dan akan datanglah selepas itu hari kehancuran yang sebenarnya, kehancuran alam ini, kan. Jadi selepas dia mati tu, kan, dia akan menanti masa akan datangnya hari kehancuran tu, dalam keadaan masa tu tidak berjalan lagi bagi dia, sebab masa tu telah terhenti di alam yang lagi satu, kan. Jadi kematian, hari kematian tu adalah merupakan hari kehancuran, sa'ah bagi dia, kan. Jadi maknanya Allah SWT, kan, mengingatkan liman syaa minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar. Dia adalah, kan, nadhirun lil bashar, peringatan kepada manusia ni, kepada siapa yang di antara kamu yang ingin untuk taqaddam aw yata'akhkhar, kan. Sebab digunakan dekat sini an yataqaddam aw yata'akhkhar ni dalam present tense, maknanya sepanjang masa, kan, bila-bila masa, kan, siapa saja yang hendak maju ataupun yang nak mundur, kan, ke depan ataupun untuk berpaling daripada dia, membelakangkan dia, kan. Jadi penjelasan tarikh pembalasan ni
berita yang besar ni Allah SWT jelaskan adalah supaya manusia kan, tidak ada alasan lagi yang kan, dapat mereka ketengahkan kan. Dan yang tinggal untuk mereka hanyalah sama ada untuk buat sesuatu untuk menghadapi datangnya hari kan, sa'ah ini kan, sama ada kematian manusia ni ataupun hari kehancuran alam yang pada ketika tu akan sampai pada manusia kan. Salah satu daripada dua ni kan. Dia kena bersedia kalaulah dia matikan dulu oleh Allah Subhanahu Taala, itulah hari as-sa'ah ni bagi dia, hari kehancuran bagi dia. Selepas itu tak ada peluang lah bagi dia untuk melakukan apa-apa lagi untuk menghadapi saat kehancuran yang besar tu. Maknanya telah habis masa bagi dia. Dan hari kehancuran tu dah bermula apabila dia meninggalkan dunia ni kan. Ataupun yang benar-benar datang pada hari kehancuran nanti kan. Salah satu daripada dua ni sama saja bagi manusia kan. Jadi Allah yang penting ialah peringatan ni bagi siapa dia yang ingin mengambil iktibar, dia taqaddam, maju ke depan, atau ya ta'akhir, ataupun dia berpaling daripada itu, mundur ke belakang kan. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang yang bertanggungjawab kan? Setiap orang akan dipertanggungjawabkan, akan bertanggungjawab ke atas apa yang telah dia lakukan kan? Jadi setiap orang tidak akan lepas daripada tanggungjawab ini kan? Itulah sumpah yang besar yang Allah SWT nak jelaskan tadi, supaya manusia ni benar-benar sedar dan ingat bahawa ini adalah perkara yang serius. Dia bukan benda yang main-main kan. Bukan perkara yang boleh baca kemudian dia buat momokkan, buat lawak kan. Bila datang hari kehancuran ni kan, dia pasti akan datang kan? Mesti akan datang dan benar-benar akan datang menimpa manusia kan? Dan setiap manusia nanti akan dipertanggungjawab, dihukum mengikut amalan dia. Tidak ada siapa yang akan selamat kerana statusnya kan? Kerana dia mungkin dalam masyarakat dia tinggi ke, dia ada kedudukan, pangkat, kuasa. Allah SWT tegaskan tidak ada siapa yang akan selamat. Sebab kullu nafsin bima kasabat rahina kan? Semua akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang telah disediakan untuk apabila dia mendengar amaran ini kan? Amaran daripada Allah Subhanahu Taala ini kan? Ini adalah kan, satu perkara yang serius kan. Inilah yang yang disumpahkan tadi kan. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan kan? Itu mereka yang selamat kan. Ashabul yamin ni adalah mereka yang menerima catatan, buku catatan dia kan? Sebab semua apa yang kita lakukan ni akan dicatat oleh Allah Subhanahu Taala, satu pun tidak akan tertinggal kan? Walaupun kita duduk di dalam tempat yang tertutup kan? Semuanya akan dicatat sehalus-halusnya kan? Dan nanti buku catatan kita ni akan dikembalikan kepada kita kan? Mereka yang menerima dari tangan kanan, dalam surah yang lain kan, dalam ayat lain Allah SWT menjelaskan tentang ashabul yamin ni, ialah mereka yang telah menjadikan hidup mereka sebagai persediaan untuk menghadapi amaran Allah SWT ni kan. Iaitu ihdal kubar ni, benda yang besar yang akan datang hari akhirat kan. Walaupun sifat dia beransur-ansur dia akan datang, tapi dia pasti akan datang. Dan bila dia datang, dia akan datang dalam keadaan yang mengejutkan manusia kan. Seperti mana hilangnya malam dan diganti dengan siang kan. Pasti akan berlaku, dan akan berlaku dalam keadaan yang manusia tidak akan dapat menghalang dia lagi, menyekat dia daripada berlaku kan. Fi jannatin yatasaalun kan. Ashabal yamin ni, mereka berada dalam syurga dan mereka saling menanyakan, saling tanya di antara satu sama lain kan. Ini ayat Allah SWT sebut, bayangkan dalam surah, dalam ayat lain Allah sebut tentang di dalam syurga nanti kan, mereka golongan kanan ni saling bertanya satu sama lain kan, tentang apa? Anil mujrimin, tentang keadaan orang-orang yang berdosa kan.
Dalam surah As-Saffat Allah sebut kan, fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun qala qailun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. Lalu mereka berhadap-hadapan, ahli ashabul yamin dalam syurga ni, mereka duduk berdepan-depan sambil bercakap-cakap. Dalam syurga nanti Allah kata, maka ni akan berkatalah salah seorang di antara mereka ni, aku dulu kan, ini kana li qarin, dulu aku ada seorang teman yang rapat dengan aku kan, kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin, yang berkata, kawan rapat aku ni berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit ni? Kamu percaya ke tentang akan datang hari pembalasan ni? Kan? A innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. Adakah kita apabila telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kunna turaban tanah wa 'idhaman tulang belulang, kan? Apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? A inna lamadinun, kan? Din ni hari pembalasan kan. Adakah kita akan dibangkitkan oleh Allah SWT untuk diberi pembalasan balik? Dah hancur dah semua ni, betul kan akan bangkit? Inilah yang Allah SWT nak ceritakan tentang mereka yang mendustakan hari pembalasan ni. Walaupun pendustaan tu nampak macam duk sembang-sembang di dunia ni, tapi kan, yang sama-sama dengan masuk syurga ni kata, dulu kawan aku yang mendustakan tu kata macam tu kan. Dia tanya, betul ke akan jadi benda ni kan? Dia berkata kan, qala hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu kan? So yang masuk syurga ni ashabul yamin ni kata kat kawan dia, seorang lagi ashabul yamin yang lain, mari kita tengok dia kan. Kemudian dia pun pergi tinjau tengok kan. Kawan dia ni fara'ahu fi sawa'il jahim, mereka nampak dia ni di tengah-tengah neraka yang sedang menyala-nyala kan. Kenapa masuk neraka yang menyala-nyala ni? Kerana kan, iaitu sakar ni kan. Masuk ke dalam sakar ni, kenapa? Kerana mereka mendustakan hari pembalasan ni. Kamu percaya ke kan? Dia cakap pada saudara dia ni kan, bahawa akan jadi benda ni setelah kita semua hancur kan. Inilah anil mujrimin, orang yang berdosa kan. Orang yang berdosa ni, pertama dosa yang menjadi punca kepada semua dosa-dosa yang lain dalam hidup ni adalah bila dia tidak mempercayai, tidak yakin kepada hari pembalasan. Rentetan daripada tak yakin itulah maka dia melakukan dosa-dosa lain kan. Yang sebab dia tidak menyediakan diri dia untuk berhadapan dengan takut kepada akan datangnya hari pembalasan ni yang akan membakar mereka-mereka yang berdosa ni kan. InsyaAllah rasanya kita berhenti dulu. Besok pagi kita akan habiskan perbincangan blog ni kan. Ini sedang kemuncak kan, kemuncak keadaan yang Allah SWT gambarkan ni kan. Bila mana orang-orang yang diketawakan di dunia ni kan? Dalam surah Al-Mutaffifin kan, Allah SWT cerita tentang kan, mereka ni dulu di dunia yadhakun kan, ketawa kepada orang-orang yang beriman kan. Nanti kemudian di akhirat nanti orang yang beriman ni pula akan melihat dan ketawa kepada orang-orang yang mendustakan hari pembalasan ni kan. Bila mereka sendiri berjumpa dengan apa yang mereka telah dijanjikan oleh Allah SWT dalam perkhabaran kan, ihdal kubar ni kan, perkhabaran yang besar ini kan. So insyaAllah kita berhenti dulu. Besok kita akan sambung lagi blog ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.